Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahril Osman atau Cikgu Syahril. Saya pengasas kepada Syahril Education. Saya merupakan seorang bekas guru. Saya pernah mengajar selama 22 tahun di sekolah-sekolah kerajaan, sekolah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa. Saya kini telah menceburkan diri dalam bidang perniagaan kira-kira setahun 6 bulan yang lalu. Dan saya telah mempunyai buku yang saya hasilkan sendiri sebanyak 116 jenis buku saya sendiri sejak tahun 2017 lagi. Dan di sini pada hari ini saya ingin berkongsikan tentang pengalaman saya ataupun lebih tepat lagi tentang kepribadian saya yang mungkin boleh menjadikan motivasi dan inspirasi kepada guru-guru muda ataupun kepada sesiapa sahaja yang mendengar. Untuk menjadi seorang yang lebih baik dalam kalangan, untuk jadi yang terbaik dalam kalangan yang baik-baik. Okey, maksudnya sebagai seorang pekerja, sebagai seorang guru, tak kira bukan saja guru tetapi juga sebagai pekerja-pekerja, tak kisah industri apa sekalipun. Perkara yang paling penting kalau kita nak berjaya, nak majukan diri kita dalam bidang career kita, perkara pertama sekali ialah tentang masa. Ketepatan masa tu sangat-sangat penting. Okey, baik contohnya seperti saya sejak sekolah rendah lagi. Bukan, sekolah menengah. Sebab sekolah rendah saya ikut ayah saya naik kereta pergi ke sekolah sebab ayah saya seorang guru yang mengajar di sekolah itu, iaitu Sekolah Kebangsaan Sungai Suluh. Dan saya ikut ayah saya naik kereta untuk pergi ke sekolah. Dan di sekolah menengah yang saya ingin kongsikan. Sekolah menengah saya suka pergi ke sekolah lebih awal daripada pelajar-pelajar yang lain. Bermula daripada tingkatan 1, saya cakap dengan ayah saya nak datang awal. Waktu itu sekolah sesi petang. Saya suka datang awal, awal 1 jam macam tu. Bukan awal 10 minit, 15 minit, tidak. Apa yang saya buat sebenarnya? Kenapa saya suka pergi awal? Sebenarnya saya daripada kecil lagi, mungkin setelah dididik oleh ibu dan ayah saya suka buat sesuatu lebih awal. Dan saya suka buat persiapan yang sangat-sangat awal. Dan tabiat ini, habit ini telah saya bawa sampailah sekarang ini. Okey, saya nak kongsikan cerita semasa di sekolah menengah. Saya datang awal 1 jam di sekolah menengah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Kolam Air, Jalan Kolam Air, Batu Pahat. Dulu saya bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Sungai Suluh, Batu Pahat. Lepas tu sekolah menengah di Sekolah Menengah Kolam Air, Batu Pahat. Saya suka datang awal dan apa yang saya buat? Kelas belum boleh masuk lagi sebab pelajar sesi pagi belum keluar lagi. Jadi apa yang saya buat ialah saya buka kamus. Saya ada beli kamus Oxford, ya kamus BMBI. Saya duduk situ, saya baca kamus. Sampailah setiap hari saya duduk dekat tepi parit atau kat mana-mana tempat duduklah, saya duduk kat situ, saya baca buku kamus. Pelik tak? Orang baca buku cerita, baca buku komik dan sebagainya ataupun tengok buku pelajaran, ulang kaji ke, kerja rumah yang belum siap. Tapi saya suka tengok kamus. Saya suka baca kamus. Sampailah dalam semasa tu tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, sampai masuk tingkatan 4, saya pun masih melakukan rutin yang sama. Sampai kawan-kawan saya pun pelik. Saya masa kat sekolah menengah saya tak ramai kawan. Sebab saya dulu seorang yang pendiam. Jadi tak ada ramai orang yang nak mendekati dengan saya. Dan saya pun tak suka mencari kawan yang ramai-ramai sebab pada saya suka lebih privacy sendiri melakukan apa kerja yang saya suka. Sampailah saya berada di tingkatan 4, saya didatangi oleh seorang kawan perempuan Cina, nama dia Lily, saya masih ingat lagi masa tingkatan 4. Dia ketawakan saya, dia kata, "Eh, kenapa datang awal-awal baca buku buku kamus?" Dia macam pelik. Lepas tu pada saya, "Eh, apa yang peliknya? Ini kan satu ilmu. Saya suka buat benda yang saya suka." Walaupun pada orang lain mungkin dia tak buat macam tu, tak buat macam saya buat. Tapi sedari kecil lagi saya suka buat benda tu. Okey, sampai saya di tingkatan 4, tingkatan 5, memang saya suka datang awal ke sekolah. Okey, lepas tu bila saya dah masuk alam pekerjaan, sebelum pekerjaan saya belajar di Universiti Malaya. Okey, di Universiti Malaya pun sama juga, saya suka buat persiapan awal, datang ke kelas lebih awal, buat preparation lebih awal dan
Seperti yang saya lakukan pada saya semasa saya berada di sekolah menengah. Lepas tu, bila saya dah menceburkan diri dalam dunia pekerjaan, saya pun masih melakukan kerja yang sama. Sekolah yang saya mengajar dulu, Sekolah Menengah Kebangsaan Majidi Baru, Johor Bahru, pada waktu itu saya hanya menunggang motosikal, belum mampu lagi nak beli kereta. Pada masa itu saya datang awal ke sekolah, sangat-sangat awal. Saya rasa orang kedua selepas pengetua sekolah itu. Dan saya nampak kereta dia je yang ada dan motor saya. Dua tu je kenderaan yang ada pada setiap hari di sekolah itu. Sampailah saya mengajar di sekolah itu selama 7 tahun. Bukan 7 tahun 5 tahun. Sebab 2 tahun tu berbaki 2 tahun itu saya mengajar di Shah Alam dan Negeri Sembilan. Okey, lepas tu sehinggalah saya berhenti di sekolah kerajaan, saya beralih ke sekolah antarabangsa iaitu sekolah APIT Smart School, Asia Pacific International School. Di sekolah ini juga waktu tu saya dah ada kereta, dah pergi sekolah naik kereta. Saya datang awal, saya sampai di bilik guru pada pukul 6.30 pagi. Sampai guard di sekolah itu pun, waktu tu tengah gelap lagi, saya datang awal. Dia, guard tanya saya, dia ingat saya siapa. Lepas tu saya tengok, saya tunjuk tag saya guru dekat sini, saya staff dekat sini. Lepas tu dia bagi masuk, dekat basement. Lepas tu masa itu memang saya seorang saja. Pengetua belum datang, yang ada semua guard sekeliling sekolah saja yang ada. Masa tu, saya parking kereta kat bawah, lepas tu saya lift pergi ke bilik guru, tingkat 3 tak silap saya. Semua dah terang. Sebab sekolah tu, sekolah Asia Pacific Smart School ni, sekolah antarabangsa ni dekat Subang ni, dia memang pukul 6 pagi dah buka. Terang benderang dengan guard dia yang begitu ramai. Sekolahnya sangat-sangat besar. Kat sekolah tu ada sekolah menengah dan sekolah rendah sekali. Memang terang benderang sekolah tu. Seawal 6 pagi dah terang. Sebab itulah saya datang pukul 6.30 pagi saya dah sampai kat sekolah tu. Itulah rutin harian saya sampai awal ke sekolah. Kemudian saya beralih ke sekolah antarabangsa yang lain. Kat sekolah antarabangsa yang kedua ni pun saya masih datang awal pagi. Dan apa yang saya buat bila saya datang awal? Okey, perkara yang saya buat ialah saya prepare apa saya nak ajar hari ni. Saya tengok balik, saya review balik. Oh, ini saya ajar pelajaran ini saya ajar, buku ini saya akan gunakan. Saya suka susun apa yang saya nak ajar. Contohnya saya ada 5 kelas pada hari itu. Saya susun daripada atas. Pukul 7 ajar kelas mana, pukul 8, 9, 10, sampai 1, 2 petang sampai ajar sekolah mana, sampai yang akhir. Dan juga untuk pengetahuan semua sebagai seorang guru terutama saya sekali yang lebih memahami, saya membuat perancangan mengajar saya selama setahun. Kalau guru-guru lain, saya rasa tak pernah jumpa lagi kawan-kawan guru saya, rakan-rakan guru saya, tapi tak tahulah yang guru-guru di luar sana. Saya membuat rancangan mengajar harian, penggal dan tahunan sekaligus. Maksudnya pada Januari tahun tersebut, saya dah buat perancangan sampai cuti sekolah hujung tahun. Bukannya secara berpenggal-penggal, bukan bulanan, bukan mingguan. So, jadi bayangkan betapa banyaknya buku yang saya dah sediakan, memang menimbun buku ni untuk bulan-bulan berapa, sepanjang tahun punya. Dan setiap minggu, setiap penggal tu tahunan senang buat. Penggal pun senang buat. Tapi kalau mingguan tu pening kepala sikit, harian lagi pening kepala, lagi detail lagi report yang kita nak tulis dalam rancangan mengajar tu. Tapi saya buat. Katakan, okey kat sekolah-sekolah antarabangsa ni dia, yang saya mengajar dulu, satu kita semua guna dalam sistem. So kita kena tulis report yang panjangnya dalam 2, 3 muka surat, tapi saya buat dalam 6, 7 muka surat. Sebab saya tulis banyak refleksi selepas mengajar. Saya plan yang apa saya nak ajar. Lepas tu buat ulasan, buat report, buat tambahan-tambahan nilai-nilai yang lain, hasil pengajaran. Dan saya nak kongsikan dekat sini pengetua-pengetua di semua sekolah yang saya ajar, sekolah menengah, sekolah kerajaan, sekolah antarabangsa, pasti akan memberikan ulasan baik kepada rancangan mengajar saya. Sebab rancangan mengajar saya memang sangat-sangat padat dan tebal. Dan ada juga guru yang berkata, "Kenapa tulis panjang-panjang? Bukannya pentadbir baca pun, cikgu sampai beratus-ratus, satu sekolah sampai 100 orang cikgu." Ya, sekolah saya dulu 100 orang cikgu dalam satu sekolah, sekolah grade A. Ada sesi pagi dan sesi petang. Bila berkumpul tu memang meriah sangat, ramai sangat. Dan bayangkan beratus cikgu dalam satu sekolah yang sama, buku persediaan dulu kan tebal-tebal, beratus buku bertimbun-timbun dekat bilik guru. Takkan pengentadbir nak semak satu-satu, nak baca satu-satu, beratus-ratus macam tu. Tapi pada saya tak apa. Baca ke tak baca tu bukan masalahnya. Sebab yang pasti saya nak tulis
Yang banyak, sebab saya suka menulis, sebagai seorang penulis, saya suka menulis, saya suka menulis banyak-banyak. Saya suka menulis pelbagai perkara, nak saya, keluarkan dalam bentuk tulisan. Takkan sekarang saya boleh ada 116 buah buku, kalau tak daripada dulu lagi saya minat menulis. Jadi itu bukan isunya, itu bukan perkara yang boleh yang nak dipertikaikan sekarang. Okey, jadi itulah yang ingin saya kongsikan tentang ketepatan masa. Dan lagi satu, kalau kita buat apa-apa temu janji, janji orang Melayu ni, tolonglah janganlah, tepat-tepat janji pukul 12, 12 sampai, pukul 12, 12:30 sampai, ya. Pada saya bekerja dengan bangsa bukan Melayu begitu berbelas tahun, saya dapat belajar budaya yang baik daripada mereka dan itulah yang saya tanamkan dalam diri saya. Tapi sebelum saya bekerja dengan, syarikat antarabangsa pun, saya dah ada dalam diri saya sejak kecil lagi untuk menepati masa lebih awal. So maksudnya, bila saya masuk dengan kumpulan, rakan sekerja dalam kalangan berbangsa Tionghoa ataupun Mak Saleh, mereka lebih advance dalam, menguruskan masa. Sebenarnya saya dah advance dulu dah. Saya daripada kecil lagi saya suka mengutamakan, masa. Saya mementingkan masa. Saya mendahului masa. So, bila saya masuk ke dalam budaya mereka, saya tidak terkejut dengan budaya mereka yang hebat, saya kata, "Oh, saya pun hebat juga." Walaupun, kita, orang Melayu, mereka bangsa, dari Britain, kebanyakan sekolah-sekolah yang antarabangsa ni mereka ada, guru-guru yang diimport daripada luar negara dan kita seimbangkan, mana yang positif, yang baik tu kita ambil dan mana yang tak baik tu kita tinggalkan dan kita sentiasa mencipta benda-benda yang Mak Saleh tak buat. Mak Saleh ni, orang putih ni, guru-guru daripada Britain ni kebanyakannya dia ada satu budaya kerja yang kata gila-gila, Dia, dikatakan hebat, bangsa bangsa yang hebat dari segi intelektual dia dan saya pun nak buktikan, kita dekat Asia pun, kita orang Melayu pun, kita boleh berfikiran hebat, berpemikiran hebat, boleh menghasilkan sesuatu yang hebat dan boleh mencipta, sesuatu yang hebat dan terhasilnya sesuatu yang besar dan hebat, kita pun boleh buat, bukan bangsa luar saja boleh buat dan saya telah buktikan juga perkara ini. Jadi itulah yang saya ingin kongsikan tentang masa tadi, kita mestilah mendahului masa, kita mestilah bukan saja menepati masa, jangan guna lagi, prinsip jangan pegang lagi prinsip menepati masa, jangan. Kepada semua orang jangan pegang lagi menepati masa, peganglah prinsip mendahului masa, itu yang lebih penting. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya sejak kecil lagi sehinggalah kini. Jadi jadi itu saya perkongsian pada saya pada kali ini dan, jumpa lagi, bersama saya dalam video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih daripada saya Syahril Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.